pi. For pi s, okay, 174. Saya bagi dulu sebelum pi r bentangkan. Okay. I need the answer 174 for number 1 until number 4. And then the table, complete the table. Number 1, give me the answer first. Ahmad Fikri ada? Tak ada. Number 1. Tak ada, cikgu. Tak ada? Tak ada. Irene lah, Irene. Irene ada? Irene ada. Number 1 Yes. Each living cell requires essential substances such as oxygen and nutrients and expels cellular waste products such as carbon dioxide and nitrogenous waste. Okay, two answer there. Okay, essential substances and cellular waste products. Okay, thank you. Number 2, nak isi tempat kosong je ni. Number 2, Mariam Fatini. Ada? PIS pun ramai lagi tak masuk ni. Mariam Fatini. Hilang. Nik Lokman. Nik Lokman Hakim. Ada. Okay, just give the answer. Okay. Number 2. Diffusion and large. Yes, that's all. Diffusions and large. Okay, number 3. Laju sikit. Samir, ada Samir? Tak ada. Ada juga. Ni ada Muhammad Samir ni. Pandai je dia. Cepat. Nak kelentong pula dah. Nombor 3. Number 3. Complex multicellular organism is large in size. Okay, large. And then? TSA/V ratio is small. Small, yes. And then? The cell for cellular. Cellular? Is it cellular? Yang tu saya tak tahu. Complex. Okay. Complex. Okay. And then? Terusnya, body cell environment through diffusion. Okay. Diffusion. Last one. Problem multicellular have an tak tahu. ITS. Apa dia ITS? Internal Transportation System. Yes. Okay. Internal Transportation System. Yang tak tulis lagi tu tulis. Internal Transportation System. Ismail kejutkan lagi ramai tak ada tu. Nabil. Panggil lagi tu. Ramai lagi tak masuk ni. Asyik nak lari je. Mentang-mentang kelas bio nak lari ya. Kalau nak lari tu rasanya elok boleh drop bio ni. Okay, sebab ni kelas bio awak yang tak sama dengan kelas budak-budak kelas lain yang bezakan awak dengan subjek kelas lain bio je. Okay, yang lain kelas IT. So kalau rasa tak nak tu fikirlah panjang sikit ya. Jangan asyik nak lari je kerja. Lepas tu tak tahu nak jawab apa. Okay, so finish untuk PIS tadi. PIR baru habis kelas ke? Korang? Kelas apa tadi? Azura. Okay. Okay, so sambung untuk PIS dah bentang tadi 175. Okay, 174. Siapa bentang? Azim. Tolong Azim baca. Bentangkan. Aorta merupakan arteri darah utama yang mengangkut darah beroksigen ke seluruh badan. Manakala vena cava merupakan vena utama yang mengangkut darah beroksigen kembali ke jantung. Okey, apa tu? Azim, sekejap Azim. Tajuk besarnya apa tu? Tajuk dia apa? Besar di sistem peredaran darah. Okey. Okey, awak refer tambahan daripada buku lain. Nanti saya nak jawapan daripada Bioscore. Okey, teruskan dulu pembentangan tu. Okey. Teruskan sambung. Arteri pulmonari mengangkut darah secara dioksigen dari jantung ke paru.
manakala vena pulmonari mengangkut darah beroksigen dari paru ke jantung. Okey, lagi? Injak sabit di pangkal arteri pulmonari dan di pangkal aorta, memastikan darah yang telah mengalir keluar dari jantung tidak mengalir semula ke ventrikel apabila ventrikel mengendur. Teruskan. Injak tricuspid. Injak tricuspid yang mempunyai injak ini terdiri injak ini mempunyai 3 joking. Injak ini fungsi dia memastikan darah yang mengalir ke dalam ventrikel kanan tidak boleh mengalir semula ke atrium kanan. Injak tricuspid, injak yang mempunyai 2 joking terletak di antara atrium kiri dan ventrikel kiri. Fungsi dia memastikan darah yang telah mengalir ke ventrikel kiri tidak mengalir semula ke atrium kiri. Okey. Septum juga berfungsi memisahkan bahagian kiri jantung, bahagian jantung kiri atau kiri jantung daripada bahagian kanan dan memastikan darah beroksigen dan darah tidak oksigen tidak bercampur. Okey, lagi? Teruskan. Habis dah? Itu je? Okey. Terima kasih Azim awak explain tentang peredaran darah merujuk kepada bahagian jantung. Okey, cuma introduction untuk hari ni nanti saya kena sentuh baliklah. Dia banyak lagi proses lain. Okey. Okey, so nombor 1 tengok bioscore lagi sekali sebab dia punya ayat tu tak sama dengan bioscore BI dia. Aman Naufal ada? Aman Naufal? Ya. Jawapan nombor 1, 174. BKS, apa dia BKS tu? Bahan keperluan sel. Okey, BBS? Bahan buangan sel. Okey, so ada 2 bahan tu, keperluan sel dan bahan buangan sel. Farah Adlina ada? Anno Aslinawati? Ayu Batrisha? Ya, cikgu. Okey, nombor 2. Ramai tak ada ni, gimana ni? Nombor 2? Organisma unisel seperti amoeba sp memperoleh Jawapan saja. Resapan besar. Besar, okey. Terus kita luas secara resapan dan isi padu adalah besar. Okey, next. Doratu Aini. Nombor 3. Organisma multisel kompleks. Bersaiz besar. Bersaiz besar. Kecil. Resapan sistem peredaran darah. Okey. Bersaiz besar, kecil, kompleks, resapan dan sistem peredaran darah. Nombor 4, BIBM sama je. Jawapan dia berapa semua? Boleh sebutkan semua sekali? Kubus A berapa? Kelas? Tak kira BIBM sama je. Kubus A, cube A. 6. 6. Cube B? 3. 3. Cube C? 2. Okey, macam mana dapat 6? Kena tahu macam mana dapat 6 tu. Seorang. Jannah. Mana Jannah? Ada. Ataupun semua sekali sebab 6 tu macam mana dapat? 3 tu dapat macam mana? Hello, ada orang tak ni? Bahagi ya. Yes, okay. Tengok simbol kat sebelah tu, dekat jenis tu, JLP per isi padu. Jadi, ambil JLP dia 24, contoh B ya. 24 per isi padu I dia 8, jadi 24 bagi 8 dapatlah 3. So, harap semua faham lah, jangan salin jawapan saja. 54 bagi 27 dapat 2, 6 bagi 1 dapat 6. Okay, so sektor buka surat 174, 175. So sambung hari ni bab 10. Tadi separuh dah diterangkan. Ya. Ni ada soalan? Ni Lomai?
Ada soalan ni Kak Umar? Kenapa? Bagi tahu cepat. Ada masalah ke? Tak ada lah. Okay, so kita buat teruskan apakah dia keperluan ya? Keperluan. Kalau sebut sistem peredaran semua dah faham. Kontri pun dah belajar basic ya. Okay, so apakah keperluan dia? Ini dia. Okay, pengangkutan organisma multisel. Kalau sebut Buka kakak. Tutup pintu. Okay, multisel kompleks, organisma multisel. Saya nak semua orang tak lupa lagi apa dia multisel, apa dia unisel. Okay, Rukayah. Kalau organisma unisel, contohnya apa? Rukayah, Atira Ramadhani. Apa ni? Rukayah. Kalau organisma unisel? Unisel ni amoeba. Amoeba, paramecium. Okay. Thank you. Soalan simple-simple sambil mengecek orang ada ke tak ada orang ni. Okay. So nak faham tajuk bab 10 ni kena faham basic biasa dulu. Okay, sebab kalau tak tahu apa dia multisel, unisel, lagilah yang lebih-lebih detail tu lagilah tak faham kan. Okay, jadi kena tahu apa dia organisma multisel. Selain pada manusia, okay, banyak lagi organisma lain dalam kategori multisel ni, contohnya Hydra dan lain-lain lah. Okay. So kenapa sistem pengangkutan ni, okay, terutamanya kita manusia ni, sebab untuk menghantar ataupun mengangkut oksigen dan juga karbon dioksida. Jadi kita sebenarnya ada sistem pengangkutan dalaman, okay, khas untuk semua organisma multisel. Okay. Jadi itu yang penting tu, keperluan tu. Kenapa penting? Sebab untuk mengangkut semua gas-gas oksigen ataupun karbon dioksida tersebut. Itu semua melibatkan sistem peredaran darah. Okay. Dan bila sebut dalam vertebrata, kena ingat ia adalah organisma yang bertulang belakang. Okay. So kita kenali sistem peredaran ini iaitu sistem peredaran darah. Okay. Blood circulatory system. Okay. Sangat penting. Okay. Seterusnya kita tengok apakah dia kategori-kategori untuk sistem peredaran ini. Okay, kenapa perlu lagi? Okay, kenapa penting sangat ni? Okay, bagi organisma unisel. Okay, kalau tadi saya sebut tentang organisma multisel, itu kita nampak. Okay, kita dah belajar tentang haiwan, okay, serangga. Kita dah belajar katak semua tu. Okay, semuanya ada sistem peredaran darah. Cuma kan kita jarang membincangkan tentang organisma unisel. Okay, kalau kita tengok sini contoh dalam buku teks yang BI pun ada muka surat berapa tu. Okay. 168 tu. Okay, tu contoh dia. Untuk unisel dia tak sama, sangat jauh bezanya dengan multisel. Okay, di mana untuk unisel ni dia tak ada sistem peredaran darah. Okay. So proses resapan dia antara gas tadi, oksigen dengan karbon dioksida tadi akan berlaku, okay, dengan situasi di persekitaran luar. Okay. Kalau kita tahu amoeba, paramecium ni semua berada dalam tempat-tempat ataupun kawasan-kawasan tertentu. So kawasan tersebutlah dia boleh melakukan proses resapan. Kalau yang ini contohnya di dalam kolam. Okay. Ada banyak amoeba, alga dan sebagainya ataupun paramecium. Okay. So dia berlakulah proses pertukaran gas tadi secara resapan dengan persekitaran yang dia ada kat situ. Okay. Tak kira lah di mana dia berada. Okay. Kemudian untuk multisel. Okay. Multisel ni kita lah, especially manusia lah dengan haiwan dan tumbuhan. Okay. Kita tak melakukan proses resapan, okay, sebab dari segi jarak tu dengan persekitaran tu bukanlah kita kata jauh, tapi kita mempunyai satu lapisan khas yang melindungi, okay, bahagian badan kita, kapilari darah kita
Okey, kita tak berdiri berjalan dengan salur darah di luar. Okey, jadi mayat hidup. Okey, itu bukan multisel. Okey, multisel ni dilindungi oleh epidermis. Barulah sampai ke persekitaran luar. Okey, maksudnya kat sini kita ada lapisan kulit barulah bersentuh dengan bahagian luar. Jadi kapilari darah kita terlindung. That's why tak berlaku proses resapan antara bahagian kulit bagi multisel ni dengan bahagian persekitaran luar. Okey, tapi kita memerlukan pengambilan gas oksigen daripada bahagian luar untuk dimasukkan, dialirkan ke dalam sistem peredaran darah. Okey, ini saya nak awak jelaslah apa beza dengan haiwan ataupun organisma unisel dengan multisel. Okey. Maksudnya sistem peredaran bagi multisel dilindungi oleh lapisan-lapisan tertentu, contohnya lapisan epidermis. Okey, banyak bahagian kita. Bahagian kulit luar ni berlapis-lapis. That's why nak buat operation, kita kena buka dulu bahagian atas ni, lepas tu ada lagi lapisan lemak dan sebagainya, barulah ada beberapa lapisan tu direct baru boleh nampak kapilari darah tadi tu. Okey. Dan kapilari darah kita berbeza, bahagian yang hampir dengan luaran dengan yang dalaman dalam jantung tu, okey, tempat dia, lokasi dia berbeza. Jadi dia punya jarak tu pun berbeza dengan persekitaran. Okey. So ni semua orang saya harap jelaslah. Okay, so seperti mana Aiman Danish cerita tadi, kita ada dua jenis peredaran, iaitu terbuka dan tertutup. Okay, so kalau Pak AS double explanation ni, saya harap lebih jelas lah. Pak IR kita tengok sini, ini dia sistem peredaran. Ada dua jenis iaitu terbuka dan tertutup. Okay, dalam organisma multisel. So jangan tertukar pula, jangan pergi letak unisel pula. Ini tentang hanya multisel. Okay. So apakah dia terbuka tertutup ni? Bukannya tutup Tupperware ke tutup apa ke. Okay. Ini berkaitan dengan sistem peredaran. Okay. Okay. Satu poin penting yang saya nak tekankan bila penulisan, bezakan pengangkutan darah dan pengangkutan gas tu. Okay. Darah iaitu darah beroksigen dan terdioksigen, yang mana yang beroksigen mengangkut gas oksigen, terdioksigen mengangkut gas karbon dioksida. Okay, so saya harap awak boleh bezakan yang basic tu. Okay, so apa dia terbuka? Ada beberapa perkataan baru hari ini, mungkin jarang dengar ataupun dah pernah dengar sebelum ni. Hemolimfa. Okay, perkataan pertama hemolimfa. Okay, kalau sebut hemo, okay, kita ada hemoglobin, kita ada hemofilia, kita ada macam-macam lagi lah. Dah hari ni kita tengok hemolimfa. Okay, Zalahuddin. Zalahuddin ada? Zalahuddin? Hilang. Azfar? Zalahuddin ada. Hemo, bila saya sebut hemo, hemoglobin, hemolisis, apa yang berkaitan dengan hemo tu? Dia merujuk kepada apa? Satu kataan je. Boleh? Boleh tak? Tak boleh, saya cari orang lain. Boleh. Hemolisis. Okay. Azfar? Okay, tak apa. Saya mengecek lagi. Azfar ada? Khaira Alisha? Khaira Alisha. Hemo. Soalan tu simple je. Apa dia hemo? Kuat sikit. Darah. Okay, darah. Yes, okay. So lepas ni, bila jumpa je pergi hospital ke bagaimana, perkataan hemo itu merujuk kepada darah ya. So darah ni, kalau kita dah belajar sebenarnya hemoglobin. Okay, itu menunjukkan hemoglobin tu apa? Anim. Anim ada? Ada.
Apa dia hemoglobin tu? Dia darah yang macam darah dia apa? Macam campur dengan Hemoglobin tu ada kat mana? kat Dalam? merah. Okey, dalam sel darah merah. Okey, sebahagian daripada kandungan dalam sel darah merah. Okey, kita dah belajar tentang pengangkutan respirasi hemoglobin. Okey, bercampur dengan oksigen jadi oksihemoglobin. So jangan lupa tu. Okey, so itu hemo menunjukkan darah, dan sini kita tengok hemolimfa iaitu cecair bernutrien. Okey, dia sejenis cecair. So kalau nak buat jawapan definisi, pastikan perkataan cecair itu kena ada lah. Dia bukannya pepejah ataupun gas, tapi dia adalah cecair ataupun bendalih yang bernutrien. Bila nutrien ni dia kaya dengan bahan-bahan nutrien yang membantu proses respirasi sel dan sebagainya, okay, dalam badan kita lah. Jadi hemolimfa cecair bernutrien yang menyerupai darah, terdapat dalam kebanyakan invertebrata seperti serangga dan molaska. Apa dia molaska ni? Siapa tahu molaska tu apa? Ismail? Yang bercengkerang. Yes, okay. Kalau ini satu kataan je, tapi kalau buat tesis dan sebagainya, molaska ni sangat luas. Banyak dia punya jenis-jenis molaska. Terutamanya bahagian haiwan-haiwan di laut, marine. Tepi-tepi pantai yang awak kutip tu semua adalah kategori molaska. Okay. So ini menunjukkan hemolimfa ni cecair yang dapat kita jumpa dalam serangga dan molaska. Okay, sebab kita dah belajar tentang belalang sebelum ni. Okay, belalang tak ada apa kelas? Ada tak dia punya ni darah? Serangga. Kelas, serangga ada darah? Ada. Serangga tak ada atas lah. Serangga tak ada. Okay, serangga tak ada darah. Okay, serangga tak ada sel darah merah, maka hemolimfa ni dia ada tapi tidak berwarna. So that's why kita panggil dia cecair bernutrien. Menyerupai darah tapi bukan darah, menyerupai darah. Okay, sebab dia tak ada color. Okay, and then sebab tu dia hanya ada pada serangga dan molaska sahaja. Okay, so kenapa dia terbuka? Sebab dia masuk direct. Okay. Dalam sistem peredaran ni hemolimfa tadi mengalir sebab dia dalam bentuk cecair, dia akan mengalir masuk terus ke dalam rongga badan. Okay, masuk terus ke dalam rongga badan. So yang dikenali sebagai hemosilem. Okay, so situasi tu ataupun rongga badan ni bagi serangga dan molaska tadi, hemolimfa yang mengalir itu, okay, bila masuk ke dalam rongga badan ni, itu kita panggil hemosilem. Okay, bahagian rongga ni. Okay, bahagian rongga di mana hemolimfa tadi mengalir masuk. Okay, so saya nak awak jelas lah hemolimfa dengan hemosilem ni. Dua situasi yang berbeza. Hemolimfa, cecair bernutrien mengalir masuk ke dalam rongga badan yang dikenali sebagai hemosilem. Nak jelas yang tu dulu. Okay. So that's why sistem peredaran ni dipanggil sistem peredaran terbuka. Bila dah masuk dalam hemosilem tu, bendalih kan mesti dalam bentuk dalam keadaan yang lembap, mungkin basah. Okay, so dia akan memenuhi ruang badan serangga tersebut. Okay, so bahagian hujung salur tu yang terbuka, that's why dia dikenali sebagai sistem peredaran terbuka. Okay. So harap jelaslah Aiman Danish pun dah terang tadi. Okey, yang tertutup pula, okey, tengok yang tutup apa dan kenapa dia dikenali sebagai sistem peredaran tertutup. Okey, ini kerana darah sentiasa terkandung dalam salur darah tertutup yang berterusan dan diedarkan ke seluruh badan. Okey, so yang ini boleh rujuk terus pada badan kita sendiri. Okey, relate pada badan. Adakah di hujung-hujung kapilari darah tu ada keluar darah tu? Tak ada kan? So itu menunjukkan dia sistem ni tertutup. Maksudnya dia sentiasa berterusan. Highway terus je, tak ada
Kalau tapi kita tak boleh samakan highway. Highway tu adalah dia punya jalan mati dia. Okey. Yang ini diedarkan ke seluruh badan. Maksudnya rotation tu sentiasa berlaku. So that's why kita panggil dia tertutup. Kecuali berlaku kecederaan. Barulah ada orang sebut darah bocor dan sebagainya. Itu lain cerita lah. Itu masalah kecederaan dan sebagainya. Tapi bagi seorang yang normal, sistem peredaran darah ni dalam badan seorang manusia tu adalah sistem peredaran tertutup. Okay. So di situ dalam sistem ni, okay, semua ni kita tahu akan berlaku proses respirasi sel. Okay, di mana oksigen dan juga karbon dioksida akan diangkut melalui kapilari darah. Dan proses resapan untuk gas oksigen tadi melalui kapilari darah ni, dinding kapilari darah. Okey, ini sel-sel badan. Okey, darah yang diangkut dari jantung yang menghantar ke seluruh bahagian badan gas oksigen tadi. Okey, sampai dekat sel-sel ni, sel badan, dia nak ambil oksigen yang diangkut oleh kapilari darah. So di sini baru berlaku resapan, okey, resapan gas oksigen tadi tu. Dari kapilari darah kepada sel-sel badan. Dapat oksigen, baru sel-sel badan boleh menjalankan proses respirasi sel, iaitu oksigen tambah glukosa menghasilkan tenaga air dan juga membebaskan gas karbon dioksida. Itu yang basic. Yang basic. So that's why ini adalah sistem peredaran tertutup. Okay, di mana gas oksigen dihantar untuk respirasi sel dan digunakan, kemudian dihantar semula gas karbon dioksida melalui sistem peredaran darah tertutup ni kembali ke jantung. Okay, semua tu sebenarnya dah belajar. Okay, cuma sekarang ni term saja. Terms untuk dua jenis sistem peredaran darah. Okay. Sebelum saya mengecek lagi, kita tengok dulu. Ada soalan tak? Ada soalan? Tak ada. Tak ada. Kita tengok satu demi satu, one by one untuk perbandingan organisma multisel. Okay, Bioskor 176 tu boleh isi terus. Okay, sambil dengar tu tangan bergerak. Okay, kita tengok yang pertama, amfibia pula. Okay, serangga. Okay, sistem peredaran terbuka bagi serangga. Okay, semua dah tengok belalang. Hari tu saya ada bagi gambar belalang, original lagi. So ini belalang tak bergerak. Okay, so kalau betul-betul rujuk pada struktur belalang ni, serang kita ambil umum yang kita panggil serangga lah. Belalang tu mewakili kategori serangga. Okay, so apa yang berlaku? Siapa ingat lagi? Nurul Aisyah ada? Nurul Aisyah ada lagi tak? Ke MC lagi? Ismail, anak buah. Ismail ada? Ya cikgu. Nurul Aisyah ni dah masuk ke belum ni? Minggu lepas MC. Minggu sebelum tu. Saya tak sure. Macam tak ada tadi. Tadi tak ada. Okey. Okey, kita teruskan. Mudawali ada? Baik. Ya cikgu. Okey, sebelum ni kita dah belajar tentang serangga, tentang belalang. Okey. Bagaimana proses pernafasannya? Itu tajuk respirasi. Tapi ada kaitan dengan peredaran ni. Belalang menggunakan organ respirasi dia apa? Macam mana dia bernafas? Dia tak ada darah. Dia ada hemolimfa. Boleh? Apa organ yang terlibat untuk pernafasan belalang ni? Spirakel. Okey, daripada trakea pergi kepada spirakel. Ataupun spirakel pergi pada trakea, tracheol. Terbalik. Okey, spirakel pada bahagian tubuh dia ni. Okey, so dia akan mengambil gas oksigen dan dihantar ke bahagian dalaman dia ni. Okey, thank you. Mudawali. Okay, sekejap.
Okay, so saya nak awak ingat lagi tentang sistem respirasi tu sebab dia relate dengan sistem peredaran terbuka ni. Okay, dan kita tahu dia tidak mempunyai salur darah yang real, tapi dia ada salur darah yang kita panggil dia hemolimfa melalui sebab dia tak ada color warna darah tu. So hemolimfa ni yang menggantikan pendalir tadi. Okay. So belalang ni dia mempunyai bahagian satu atau lebih jantung yang akan mengempam hemolimfa melalui salur darah ke dalam hemosilem, rongga badan. So dalam exam saya tak galakkanlah awak tulis mengempam hemolimfa melalui salur darah ke dalam rongga badan. Guna terms ni, guna perkataan hemosilem ni, itu lebih tepat lah. Walaupun kita tahu hemosilem ni digambarkan sebagai rongga badan, tapi terms hemosilem ni yang awak perlu tulis. Dia mengepam hemolimfa tadi melalui saluran ni, aliran ni ke dalam hemosilem. Kemudian selepas itu hemolimfa mengalir keluar dari jantung ke dalam hemosilem apabila jantung mengecut. Ini maksudnya proses pengenduran dan pengecutan barulah pendalir ataupun cecair hemolimfa tadi boleh mengalir dari jantung. So tengok jantung belalang dekat mana. Fokus dalam gambar ajar dekat buku awak pun ada. So ini jantung dia. So dari jantung pendalir tadi akan dipam ke dalam rongga badan, hemosilem. Tapi macam mana dia nak mengepam? Jantung tu mestilah mengecut. Mengecut, kita tahu lah mengecut, kemudian itu maksudnya dia mengepam lah. Barulah pendalir tadi, hemosilem tadi akan diedarkan ke seluruh bahagian struktur belalang ni. So hemolimfa tadi akan dia menyebabkan jantung tadi mengecut, dan barulah dia hantar ke hemosilem. Lagi sekali saya ulang. Hemolimfa dia mengalir ke dalam jantung, jantung mengecut dan dia hantar ke seluruh hemosilem, iaitu seluruh rongga badan. Sampai ke rongga badan iaitu di hemosilem tu, pertukaran bahan antara hemolimfa dan sel badan berlaku secara resapan. Maksudnya dekat sini hemosilem tadi, di hemosilem. Hemosilem ni kita tahu rongga badan, so dia adalah satu lokasi. So di situ, di lokasi itu, di hemosilem pertukaran bahan antara hemolimfa dan sel, antara cecair dan sel badan tadi berlaku proses pertukaran. So pertukaran tu, proses tu kita kenali sebagai resapan lah. Mudah cerita lagi sekali, daripada jantung mengecut menghantar hemosilem ke sila sebutlah. Dari jantung mengecut menghantar hemolimfa ke hemosilem. Di hemosilem, hemolimfa tadi akan berlaku proses resapan pada sel badan. Antara hemosilem dengan sel badan tadi. Jelas tak? Boleh faham tak? Dia kena macam ni lah jantung ni. Artio, alta, saya tak sebut lagi tu. Cuma fahamkan jantung dulu. Dari jantung mengecut. Kemudian dia hantar hemolimfa ke hemosilem. Sebab hemolimfa cecair, hemosilem tu rongga badan. Jadi jantung mengecut menghantar cecair tadi, hemolimfa ke rongga badan. Kemudian berlaku resapan di hemosilem. Ingat hemosilem lokasi tadi. So resapan apa? Antara hemolimfa dan sel badan. Boleh ya? Boleh kelas? Azura boleh? Azura ada? Yang lain pun sama. Nanti saya soal balik apa yang berlaku. Itu ketika jantung mengecut. Ketika jantung mengecut, proses resapan di hemosilem berlaku antara hemolimfa dan sel badan. Apa pula yang berlaku apabila jantung mengendur? Apabila jantung mengendur, hemolimfa, pendalir tadi, cecair tadi mengalir kembali ke jantung melalui liang seni yang disebut ostium.
Okey. So sekarang ni hemolimfa tadi nak balik semula ke jantung. Jadi jantung ketika itu mengendur. Jadi bolehlah hemolimfa tadi dia balik ke jantung tapi bukannya jalan yang sama. Okey, bukan jalan yang dia masuk tadi sebab dia ada lagi satu jalan yang kita kenali sebagai liang seni iaitu ostium. Saya sebut jalan tu nak suruh awak faham lah. Dia nak balik ke jantung. Jadi dia kena lalu jalan khas ni. Nama dia ostium. Dekat sini. Dekat gambar rajah tu ada ostium. Okay. So dari ostium tadilah baru hemolimfa tadi boleh sampai ke jantung. Okay, sebab masa tu jantung keadaan dia mengendur. Okay. Boleh? Boleh ya, saya harap boleh. So saya nak seorang cerita balik. Riha Dato' Aish ada? Riha Dato' Aish. Mana hilang ramai ni? Wan Nahrisyah. Wan Nahrisyah. Alia Maisara. Asyakirin. Ada ke tak ada ni? Kalau tak ada. Oh, okey. Ramai tak ada. Asyakirin. Azrinatun. Azrinatun ada. Azrinatun. Nama ada, orangnya mana? Azrinatun. Okey, Helmi ada? Helmi. Aidil. Akil Aiman. Nabil. Ada. Nabil je ada. Orang lain hilang. Ada lah Dia yang sebab lain. cikgu, asal cikgu tak nampak je, ni jadi dia. Bahaya ini ponteng kelas sebenarnya. Awak masuk tapi ada yang tak masuk langsung tu ialah waktu ponteng terus lah. Yang masuk cikgu panggil tak jawab tu ponteng juga kiranya sebenarnya. Okay? Cuma awak selamat sebab kehadiran PDPR ni dia ambil sekali yang sekolah punya lah. Dari 2 kelas tu dia ambil sekali. Itu selamat tu. Tapi sangat disappointed lah buat perangai macam ni . Okay, so Nabil teruskan jawapan. Jawapan yang mana cikgu? Ni, ulang balik. Tak payah baca. Apa yang awak faham? Bagi tahu apa yang awak faham. Pasal belalang. Okay, mula daripada jantung tu mengecup. Sebab saya nak tahu awak faham tak hemolimfa dengan hemoselum tu. Macam mana? Hemolimfa, hemosilum tu faham tak? Hemosilum ni dia berlaku secara resapan kan? Hemosilum tu benda apa tahu tak? Tahu tak apa hemosilum tu? Bahagian apa? Hemosilum bahagian macam mana Kalau dekat belalang tu hemosilum tu bahagian apa? Dekat bahagian badan cikgu, bahagian jantung. Rongga badan. Okey, rongga badan. Okey, kalau hemolimfa? Hemolimfa dia dalam. Hemolimfa tu benda apa? Dia dalam bentuk apa? Dalam bentuk dia bukan sama cikgu. Saya kira benda berbeza tu. Sebab lokasi dia tak sama. Hemolimfa ni dia berjalan. Hemolimfa ni cecair, okay, ataupun berdalik. Okay, cecair bernutrien. Dia yang berjalan dalam aliran bagi belalang. Okay. Dia masuk ke dalam hemosilum. Okay, hemosilum ni. Okay, rongga badan. Okay. So bila mengecut, jantung tadi mengecut, dia akan jalanlah, okay, pergi ke rongga badan. Okay, sampai ke rongga badan. Okay, thank you Nabil. Okay. So saya nak tahu feedback. Okay, bila saya panggil nama, kalau tak boleh jawab, saya tahu saya perlu terangkan lagi, tak faham lagi. Kalau awak tak bunyi apa-apa, saya
Okay, syok sendirilah mengajar kan. Okay, siapa yang faham pun boleh bagi tahu. Saya nak terangkan cikgu. Barulah ada apa nampak belajar tu. Okay. So, okay, thank you Nabil. So, lagi sekali saya ulang. Okay, situasi apabila jantung mengecut dengan jantung mengendur. Okay, tajuk untuk serangga ni awak kena tahu term 2-3 terms ada hemolimfa, hemosilum dan juga ostium. Okey. Siapa tak puas hati boleh tanya. Okey, kenapa. Okey, jadi 3 perkataan ni kena awak faham betul-betul lah. Okey. So ingat, bila jantung mengecut, dia akan menyebabkan hemolimfa tadi. Okay, sebab dia adalah berdalih. Okay, so bila jantung mengecut, dia akan mengalir ke dalam hemosilum. Okay, hemosilum ni adalah rongga pada badan serangga ni. Okay, jadi bila mengecut bolehlah cecair tadi mengalir. Okay, so kemudian hemosilum tadi dah terima hemolimfa sebab dia dah sampai. Okay, hemolimfa dah sampai dekat hemosilum. Okay, jadi hemolimfa tadi akan menjalani proses resapan dengan siapa? Dengan sel badan. Okay, so di situlah berlaku proses pertukaran bahan. Okay, bahan yang dibawa oleh hemolimfa tadi. Dia hantar ke sel badan. Okay, so itu proses bagi situasi jantung mengecut untuk serangga. Tetapi apa yang berlaku apabila jantung tadi mengendur, bendalih, okay, hemolimfa tadi di hemosilum. Okay, D bila saya sebut D tu maksudnya di lokasi lah masa tu. Okay, hemolimfa tadi akan balik ke jantung. Okay, sebab jantung dah mengendur, dia akan melalui, dia nak balik tu dia kena lalu satu liang seni yang kita panggil ostium. Okay, nak balik ke jantung tu dia lalu jalan lain yang dinamakan ostium. Okay, so saya harap jelas lah. Kiranya cikgu benda ni berlaku dengan laju lah. Ya, dia rotation. Rotation jadi macam sama dengan kita lah peredaran darah. Dan bukanlah betul lah awak cakap tu laju lah. Maksudnya bukannya step by step sebab dia nak hantar apa ni sebenarnya, tahu tak? Peredaran ni dia hantar apa sebenarnya? Nutrien. Yang berlaku resapan. Nutrien, okay? Nutrien dan juga bahan-bahan lain lah, okay? Bahan-bahan garam mineral dan sebagainya lah. Okay? Maksudnya bahan makanan untuk sel-sel badan bagi serangga. Okay. So berlaku dengan cepat tu betul lah. Okay? Sebab dia perlu sentiasa bergilir-gilir ataupun dalam masa yang sama dia bernafas kan. Jadi oksigen pun masa tu pun diambil juga yang kita belajar dalam tajuk respirasi tu. Okay. Okay. So boleh tanya kalau tak faham. Okay. So kalau dah faham yang itu barulah kita boleh pergi kepada ikan. Okay. Ikan ni beza sikit. Ada sistem peredaran tertutup dan tunggal. Okey. Okey, yang pertama kita tengok sistem peredaran tertutup. Tutup tunggal. Kalau tadi dua jenis untuk keseluruhan iaitu tertutup dan terbuka. Tapi untuk ikan ni dia peredaran tertutup dan peredaran tunggal. Kita tengok yang tertutup kenapa? Sebab ikan kita tahu dia ada dua ruang iaitu atrium dan ventricle. Kalau manusia ada 4 ruang, okay, ada kiri, kanan dan sebagainya. Tapi untuk ikan cuma ada 2 saja, atrium dan ventricle. Basic form 3 kita dah tengok yang bahagian 2 ruang tu. Okay, so sambung yang ini, apa yang berlaku antara 2 ruang tu. Masa form 3 dia perkenalkan saja, iaitu jantung ikan ada 2 ruang. Okay, so sekarang ruang tersebut, okay, daripada ventricle, dia akan pump ke dalam kapilari insang bagi membolehkan pertukaran gas berlaku. Okey, so rujuk gambar rajah. Okey, ada gambar rajah kat situ. Okey, so dari mana ke mana tu awak boleh lihat mula daripada kapilari insang. Okey, kapilari insang bahagian atas tu. Okey, yang mana yang kapilari insang ni dapat gas tadi sebab ventricle tadi, okay, bahagian ventricle tadi akan mengepam darah tersebut. Okay. Kapilari insang mengalirkan darah ke dalam salur darah yang mengangkut darah beroksigen ke kapilari sistemik.
Okey, kapilari sistemik pada bahagian bawah tu. Okey, kita tengok gambar rajah. Gambar rajah tak? Okey, ni dia. Yang tadi, yang ini tertutup. Okey, okey, ni dia. Okey, sekejap. Okay, so yang penting awak fahamkan gambar rajah ni. Dia kata bahagian ventricle mengepam ke kapilari insang. Okay, ni dia. So ni ventricle dia. Okay, bahagian ventricle jantung ikan. Okay, so ikan ada dua saja, jantung iaitu bahagian jantung dia ventricle dengan atrium. So yang ventricle ni akan mengepam darah. Okay, kalau darah berwarna biru awak boleh tengok sini. Bukan darah tu warna biru, dia cuma petunjuk saja. Okay, so ini menunjukkan darah beroksigen. Okay, kita semua dah tahu yang ni beroksigen. Okay, kemudian darah terdioksigen, silap. Okay, yang membawa gas karbon dioksida. Okay, betulkan penggunaan perkataannya, gas karbon dioksida. Okay, membawa gas karbon dioksida. Darah yang mengalir dari ventricle ke kapilari insang adalah darah terdioksigen. Kemudian awak nampak ada percampuran dekat sini. Darah tu bercampur. Dan bukanlah percampuran ni mengakibatkan yang negatif dan sebagainya. Ini normal sebab berlaku proses pertukaran di sini. So kemudian pertukaran gas berlaku di sini di kapilari insang, dan sistem kapilari sistemik akan mengambil alih iaitu darah beroksigen akan mengalir pergi ke kapilari sistemik ni di bawah ni. So yang bawah ni adalah kapilari sistemik. Dan darah dari kapilari sistemik ni akan dihantar kembali ke jantung. Melalui atrium ni. Ataupun melalui vena dulu. Melalui vena masuk ke atrium. So itu menunjukkan keadaan oksigen meresap ke dalam tisu, manakala karbon dioksida meresap dari tisu ke dalam kapilari. Dari tisu ke dalam kapilari. So semua ni menggambarkan tisu badan bagi ikan lah. Sama juga dengan manusia, cuma beza dia jantung manusia ada 4 ruang. Dan kita tahu yang merah ini membawa gas oksigen, darah beroksigen, dan yang biru ni darah terdioksida. Darah teroksigen tadi kembali ke atrium melalui vena. Sebab di sini kapilari, insan tadi bernafas, dapat oksigen, dia hantar ke dia kalau nak mudah faham, awak mula daripada kapilari pun boleh. Sebab ini semua rotation, berulang-ulang. Jadi macam nota ni, dia bagi daripada ventricle. Mungkin awak macam tak susah nak nampak. Jadi kalau awak nak mula daripada kapilari insang pun boleh. Sebab kita tahu insang mengambil oksigen. So insang tadi mengambil oksigen, akan dibawa masuk ke dalam bahagian ni, saluran ini, aliran ini. Kemudian dihantar ke kapilari sistemik. So yang warna merah ni. Yang warna merah ni darah beroksigen. Yang mana kapilari insang tadi ambil daripada persekitaran gas oksigen. Hantar ke kapilari sistemik. Lepas tu dari kapilari sistemik darah bercampur. Ditukarkan sebab dia nak hantar balik ke jantung melalui vena ni. So itu adalah darah terdioksigen. So di sini dekat kapilari sistemik tadi oksigen meresap dalam tisu. Tisu badan bagi ikan ni lah. Sama dengan manusia sampai ke tisu badan. So di situ bila respirasi sel berlaku barulah ditukarkan kepada gas karbon dioksida. So darah yang seterusnya akan merupakan darah terdioksigen hantar balik ke jantung melalui vena. Barulah pergi balik yang asal dari jantung. Gas karbon dioksida tadi ataupun darah terdioksigen tadi dihantar balik ke kapilari insang. Insang akan menghembus keluar. Proses dia sama, cuma permulaan tu awak kena faham dari mana ke mana.
Kalau ada buku teks awak tu dia mula daripada jantung. Jadi macam setengah pelajar dia tak nampak kalau mula dari jantung ni. Saya mulakan daripada kapilari insang. Okey, ambil udara, ikan tadi bernafas, okey, masuk ke dalam kapilari insang, okey, pergi ni, pergi ke kapilari sistemik, berlaku proses resapan gas, okey, melalui sel-sel badan. Sel-sel badan akan mengeluarkan, okey, menghasilkan gas karbon dioksida, masuk balik ke jantung melalui vena, okey, bahagian atrium ni. Okey, kemudian dari sini jantung akan mengepam balik ke kapilari insang, so kapilari insang akan menghembus gas karbon dioksida tu keluar. Okey, jelas tak? Nur Alifah ada? Nur Alifah? Nur Anisa? Nur Syahabana? Nur Syazwina? Ya, Orang cikgu. pun ada. Siapa tu? Nur? Nur Saya Syazwina ada? Ya, cikgu. Okey. Boleh tak cerita sikit daripada gambar rajah ni? Sebenarnya dekat handphone saya tak keluar yang cikgu present. Kenapa tak cakap? Ke memang tak keluar? Entah, saya tanya. Entah, dekat handphone saya tak keluar. Itu masalah apa tu? Masalah handphone ke masalah apa? Kuat sikit. Memang tak ada lah. Cikgu tak share ke apa? Cikgu Oh, tak kena share. pin manual. Okey. Ini kena selesaikan. Itulah kena minta tolong kawan. Okey, tak apa, at least awak ada. Siapa lagi? Ismail? Ismail. Banyak saya baca nama tak ada ni. Ismail ada? Okey, cerita sikit Ismail. Apa yang Ismail faham untuk gambar rajah ni? Soalan exam dia pergi gambar rajah je, macam mana nak explain? Okay, so daripada gill capillaries, dia darah beroksigen, dia keluar melalui blood vessels, masuk ke systematic capillaries dan berlaku pertukaran gas, dan darah yang keluar daripada systematic capillaries tu dia jadi deoxygenated blood, dan dia pergi ke heart through the vena, melalui vena masuk ke atrium, ke ventricle, kemudian ke gill capillary balik, dan rotate. Okay, rotation. Okay, keyword keyword careful, make sure jangan lupa diffusion okay. Oxygen diffuse, okay, to body cell kat sini kat sini jangan hilangkan perkataan diffusion tu, okay, sebab berlaku proses respirasi sel, okay, cell respiration. So make sure perkataan resapan tu jangan tinggal okay. So explain tadi dah complete. Sebab semua ni berlaku berulang-ulang. Jadi soalannya dia boleh tanya daripada sini, dia boleh tanya daripada sini, daripada jantung. Jadi awak kena fahamlah proses ni. Okay. Itu peredaran tertutup. Okay. Sebab memang tertutup lah ni. Tak ada yang bocor-bocor, tak ada Okay, seterusnya. Masa pun dah habis tapi tak apa sebab tadi lambat kan. Okay. Dia panggil tunggal. Okay, sebab darah mengalir satu hala. Okay. Okay, sebab dia mengalir satu hala. Okay. Satu memang dia tertutup lah sebab dia dah mengalir satu hala. Satu lagi, dia juga dikenali sistem peredaran tunggal. Sebab dia one way. Tertutup dan juga tunggal sebab dia one way. Dia tak ada nak kona sana kona sini, tak ada. Nak pergi jalan ke sana ke sini, tak ada. So one way ni, itu kita panggil sistem peredaran tunggal. So dalam menjawab soalan, jika keluar soalan minta terangkan, okay, jelaskan, conclusion awak kena sebut ni. Okay, conclusion dia disebabkan dia mengalir dalam satu hala. Okay, darah yang mengalir ni dalam satu hala. Okay, maka kita kenali dia sebagai sistem peredaran tunggal bagi sistem peredaran ikan. Okay, so kena jelas point nak dapat markah tu. Okay. Okay, so untuk lengkapkan bioscore tu 176 tu sila lengkapkan. Okay, kemudian 177 pun sama. Nanti kita sambung amfibia. Amfibia. Ini kita sambung next class. Cuma sekarang saya nak seorang lagi
Saya nak panggil orang lagi ni. Okey, Duratu Atikah ada? Duratu Atikah? Tak ada? Nazim ada? Nazim? Ada ke? Okey, Nazim, belajar apa ni Nazim? Sikit. Belajar apa hari ni? Jenis peredaran dengan perbezaan peredaran ni antara haiwan dan manusia. Haiwan antara multisel dengan unisel. Okey, organisma multisel dan unisel. Okey, tak apa, kita tanya simple-simple je. Nak cari Syauqi, saya nak cari orang ni. Syauqi. Syauqi? Tak ada. Nabila Huda. Okey, walaupun saya tak boleh nak tulis kehadiran kosong, tetapi ada yang betul-betul tak ada memang kosong lah. Tapi kalau ada yang tak berbunyi tu mungkin saya susah nak buat tindakan. Tapi saya boleh PBD awak tu, saya boleh buat something lah ya. Jadi kalau boleh panggil tu jawab ya. Ni Aisyah Humaira. Ni Aisyah Humaira, tak ada. Atika Yusri. Nur Akilah. Sebab saya pelik bila kehadiran penuh. Nur Atirah Natasha. Saya ada. Okey, ada. Okey, ceritakan tadi sistem peredaran darah terbuka. Yang serangga tu. Okey, dari jantung. Bila jantung mengecut, dia akan pump hemolimfa masuk ke hemosilum melalui salur darah. So dalam hemolism tu dia jadi pertukaran bahan iaitu antara hemolimfa dan sel badan. Sel badan. Okey. Okey, kemudian bila jantung tu mengendur? Bila dia mengendur, hemolism tu dia mengalirkan hemolimfa ke jantung melalui ostium. Yes, okay, good. Okay. Cantik. Okay, kemudian Nur Alifah Amalina ada. Berapa kali sebut dah ni. Putri Nabila. Kristina Huda. Syahirah Rahmat. Izhazik. Hai. Danish Miza. Ni selalu tak ada kelas saya ni. Danish Miza. Main game lagi. Ke tidur lah. Ismail tolong tepuk-tepuk belakang tu. Bukanlah tepuk betul. Kena calling ni. Danish Miza ni. Banyak kelas bio tak masuk ni. Okey, Akil Zainuddin. Muhammad Akil. Bertuah semua lah. Ada. Baik ada. Okey, lagi sekali terangkan sistem peredaran terbuka bagi serangga. Serangga. Kalau saya dalam sorry, ikan. BI ke BM boleh semua dua-dua. Memang dah rojak pun. Mana yang awak selesa, yang awak faham. Yang penting saya nak awak faham. Bahasa tu nanti awak jawab dalam exam. Jantung terdiri daripada atrium dengan vertikal. Darah dioksigen memasuki atrium dan kemudian vertikal. Vertikal mengempam darah ke kapilari insang. Okey. Kapilari insang mengalirkan darah ke dalam salur darah yang mengangkut darah beroksigen ke kapilari sistemik. Okey. Kapilari sistemik dalam tisu badan beroksigen meresap dalam tisu sementara kapilari darah meresap keluar dari tisu. Darah terdioksigen kemudian mengalir ke jantung. Okey. Melalui vena. Okey, lagi? Last? Tak ada? Last. Tu je saya darah mengalir. Okey, so kesimpulan dia.
kesimpulan dia ni. Nak tutup kelas lah. Kesimpulan dia dipanggil, kenapa dia dipanggil peredaran tunggal? Kenapa ikan ni kita panggil dia sistem peredaran tunggal? Tertutup dan tunggal. Dalam Sebab satu kitaran? Ataupun kataan lain, one way apa one way? Satu hala. Yes, okay. So conclusion dia, darah mengalir melalui jantung hanya sehala. Okay, sehala dalam satu kitaran lengkap ni. So complete lah, okay, sistem peredaran ikan. Jadi saya nak semua sekali faham macam tu lah. Maksudnya tengok gambar rajah ni tahu macam mana awak nak buat jawapan. Nak buat jawapan. Okay. Penerangan, jelaskan macam mana proses sistem peredaran ikan ni berlaku dengan lengkap. Okay. Okay, so hampir semua nama dah saya sebut. Ada yang selamat tu mungkin tertinggal lah. Laili Ulfah ada? Tak ada. Nik Lokman Pak AS, Lokman Nur Hakim Pak AR. Lokman Nur Hakim ada tak? Tak ada juga. Okay, so hari ni kita stop. Dah lah tak ramai hari ni ya. Pastikan latihan komplit ya. Yang tak ada ni, ketua kelas tolong maklumkan, ambil tindakan. Untuk Pak IS, saya pesan yang ada ni, sekarang ni bukan masalah guru awak tak ada ke, okay, ataupun saya bukan guru awak ke. Sekarang ni masalah saya, masalah panitia ya. Awak semua ni di bawah panitia saya, panitia biologi. So, tolonglah saya kena ambil tahu semua. Jadi perangai awak ni, saya pun kena ambil tahu ni. Okay. Jadi kalaulah tingkah laku berterusan macam ni, Ismail bagi tahu yang lain-lain tu, saya rasa macam tak best lah sebab Pak S ni selalunya tak kira Pak S, Pak Ayat ni, kelas bio ni selalunya budak-budak dia tak ada masalah. Tak ada masalah kehadiran, PDPR pun on semua ada. So tolong untuk panitia biologi jangan buat perangai macam ni, tolong bagi tahu. Yang tak ada tu, yang ada ni kena dengar lah. Sebab dah banyak kali saya pesan bio ni bukannya dengar sekali saya ngajar terus boleh skor A. So banyak kali. Jadi kalau saya mengajar pun awak tak nak dengar, saya tak tahulah apa result nanti. Okay. So tolong pastikan lepas ni minggu depan tu kelas masuk dan dengar. Bukan masuk dan hilang. Bila saya panggil tak ada. Tu yang saya pelik tu. Okay, walaupun subjek lain tu saya tengok semua kedatangan penuh je. Saya tak tahulah macam mana rupa tu di sebaliknya. PDPR ni ramai yang mengambil kesempatan. Masuk kelas tapi hilang. Tu yang berbahaya tu. Okay. Okay, so ada soalan tak sebelum saya tutup? Ada cikgu. Ada. Okay, Ismail lah. Baca wala Ismail. Okay. Boleh habiskan kelas nanti kita sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih cikgu. Bye bye. Terima kasih cikgu.